mendefinisikannya tuan-tuan sebagai perkara yang luas tuan-tuan. Perkara yang cukup banyak dan perkara yang cukup luas. Maka kerana itulah tuan-tuan, kita boleh ambil mana-mana yang bersesuaian dengan diri kita. Kan boleh jadi definisi yang ulama kita bawa tu tuan-tuan lebih sesuai dengan itu. Mana kata kita ambil yang pertama apa dia tuan-tuan? Melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Tengok. Bukan taat saja tuan-tuan ya. Tapi apa dia tuan-tuan? Ikhlas dan menjauhi semua jenis maksiat. Maksud kata apa? Maksiat ni dosa kecil ke dosa besar ke? Bukan pilihan dia. Baik. Mana ada juga yang kata apa tuan-tuan? Takwa dengan memelihara adab-adab syariat. Malah ulama kata adab-adab syariat ni apa tuan-tuan? Kita suka apa, kita tak suka ke tuan-tuan, kita kena paksa rela terima. Itu tambah sikit. Tuan-tuan ya. Suka tak suka? Semayang, paksa rela. Tetapi yang paling baik di sisi Allah Ta'ala dalam ibadat-ibadat wajib ni apa tuan-tuan? Ikhtiar, sukarela. Ikhtiar dia tuan-tuan, sukarela. Kita nak sampai dapat tahap sukarela tu lah tuan-tuan. Baik. Ada juga yang mendefinisikan takwa ialah dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Baik berupa ucapan mahupun perbuatan. Apa sahaja yang Nabi buat tuan-tuan, itu adalah takwa. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi adalah makhluk yang paling bertakwa, yang pernah ada atas muka bumi ni yang dikirim oleh Allah. Paling bertakwa. Tuan-tuan takkan jumpa makhluk lain tuan-tuan. Kan? Takkan jumpa makhluk lain tuan-tuan. Baik. Rasa malu ada dua jenis. Ni kita habis bab takwa. Mudah-mudahan kita telah banyak menyelesaikan tentang takwa ni tuan-tuan ya. Ada juga yang kita kata apa? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Itu takwa juga kan. Yang ada juga yang kata-kata berhati-hati dengan dosa. Itu pun takwa juga. Baik. Baik. Tapi apa ala kulihan lah tuan-tuan. Takwa ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak gandingkan dengan ilmu-ilmu lain, dia tak jadi dia dah. Kan? Dan orang bertakwa tapi tak semayang. Itu tak cukup takwa itu tuan-tuan ya. Tak kono. Baik. Mana? Kalau dalam kitab ni tuan-tuan digandingkan dengan benda yang kedua, apa dia tuan-tuan? Rasa malu. Itu sebab orang bertakwa ni tuan-tuan, dia kena terabit satu lagi sifat nama apa tuan-tuan? Malu. Baik. Malu ni ada dua. Yang pertama, malu yang bersifat naluri adalah rasa malu yang dikurniakan oleh Allah kepada setiap umat manusia, seperti rasa malu apabila auratnya terdedah atau melakukan hubungan badan di tempat awam. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Ini bondo yang menjadi semua pada diri manusia. Kan? Bila kita tengok, bukan kita pun tuan-tuan yang terdedah aurat tu orang lain. Kita tu, tak malu kau. Kenapa tu? Tak malu dia tu. Malu yang terbit daripada iman dan takwa ni tuan-tuan. Dan kita akan kata, dan saya pun baru ni tuan-tuan, pergi kenduri tuan-tuan kan. Atuk ni lah orang masjid tuan-tuan kan. Tengoklah anak cucu ni lah kulit kahwin, dia pun nak pakai lawa-lawa. Jadi apa yang budak ngikut pengantin tu nama saya pun lupa lah nama kan. Yang ikut pengantin tu kan. Pengiring tu kan kanak-kanak tu apa nama entah mid bride bondo lah tuan-tuan ya. Ada anak cucu tu tak pakai tudung. Atuk ni boleh pegang kau tudung mana? Kau ingat lawa mana kau? Tak malu. Tengok atuk canggih, atuk cenyadan cenia atuk. Atuknya lah garang bona atuk budak-budak. Tak boleh dah. Biar dia tahu sikit dia. Jadi budak tu lah tahu atuk pesen macam tu tuan-tuan. Tak ada lah dia mengarung tu tuan-tuan. Tapi itulah yang kita kata bahawa tuan-tuan sensitif. Walaupun pada cucu dia sendiri tuan-tuan kan. Ni saya kata canggih atuk. Biar dia atuk tahu macam nak. Waktu dia lah garang bona budak. Benar. Baik. Yang kedua, malu yang bersifat imaniyah adalah rasa malu yang mencegah seseorang mukmin untuk melakukan perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah. Itu sebab bila kita tak semayang tuan-tuan kan. Kita rasa apa tuan-tuan? Tak selesa, malu. Kan? Kau tengok, kau lama nak tak tang masjid, malu elak. Kau lama nak tak tang kuliah, malu elak. Pergi Mekah tapi tak nampak Masjidil Haram, tak payah cerita malu lah dan cerita malu. Tak malu tu malu iman. Sebab apa tuan-tuan?
Sudah pasti lah ke Makkah, kau jual apa tuan-tuan. Nabi masjid, Masjidil Haram, jadi kenapa tuan nak menambah ibadah? Walaupun boleh jadi nak duduk dalam raudhah tu tuan-tuan tak dapat banyak kali kan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam tempoh seminggu tu boleh masuk sekali ya tuan-tuan, ikut pendaftaran tuan-tuan kan. Tapi paling tidak apa tuan-tuan? Boleh pergi ziarah walaupun dia pada jauh. Masjid Rasul kan. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Malu dari yang datang daripada iman ni lah, yang kono pupuk. Kau tak malu tak sembahyang. Kau tak malu tak puasa. Kau tak malu kau tak bayar zakat. Kau tak malu kau tak pergi masjid. Benda tu kena tanam. Biarlah ditanam tuan-tuan. Walaupun nampak macam tak penting. Tak penting pun. Maksudnya kalau orang tu ada iman sat, dia poyo je kira malu tu dah. Tak. Tapi kadang tuagah dek malu tu lah, orang tu beransur-ansur mula. Sampaikan di masjid saya tuan-tuan, dia tengok orang yang pandai baca Quran, dia tak pandai, dia pun malu tuan-tuan. Maka dia pun mula datang belajar. Dan walaupun tu dia mengeleng-eleng, asyik tak betul ya ustaz, dah tentulah. Mana ada orang belajar tu, pandai. Tapi tuan-tuan, yakin dan percayalah, bila belajar tu dia berkat. Bila berkat tu tuan-tuan, dia capek-capek. Dia malu tengok kawan dia dapat, dia tak dapat, dia buat tuition tambahan. Pandai dah tuan-tuan ya. Buat tuition. Dia kata golak kenapa tuan-tuan, sebab dia tahu. Benda tu lah yang akan menyebabkan apa tuan-tuan, dia dengan orang lain tak jauh di atas perbezaan tentang ilmu dan iman. Baik. Kemudian, rasa syukur ialah memuji orang yang berbuat kebaikan, memuji orang yang berbuat baik dengan menyebut-nyebut tentang kebaikan yang telah dilakukannya. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan, rasa syukur tu ucapan terima kasih tuan-tuan. Ucapan terima kasih kepada orang yang buat baik pada kita tu. Itu sebab dalam hadis ada disebut bahawa apa tuan-tuan, la yashkurunallah man la yashkurun nas. Orang itu tidak dikira bersyukur kepada Allah apabila dia tak bersyukur apabila dia tak berterima kasih kepada manusia. Malah tuan-tuan, ayat Quran tuan-tuan secara joleh tuan-tuan. Yang wajib untuk kita berterima kasih ni ada beberapa orang. Yang pertama mak ayah kita tuan-tuan. Sebab perintah tu joleh. Kan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kan telah ditetapkan untuk kamu apa tu? Sembah Allah, jangan syirik. Kemudian apa? Kepada mak ayah ni buat baik. Kena buat baik, wajib buat baik. Itu sebab tuan-tuan, orang yang tak berterima kasih ke mak ayah ni tuan-tuan, Allah tak terima syukur dia menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Itu sebab kalau kita tak reti terima kasih pada orang tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Allah tak terima syukur kita. Maka apa nak ucap pada orang yang buat baik pada kita tuan-tuan? Cukup ucap apa tuan-tuan? Jazakallahu khairan. Ni dah tuan-tuan. Sebab Nabi kata, siapa yang cakap jazakallahu khairan kepada orang baik-baik pada dia, itulah setinggi-tinggi pujian. Kenapa? Kita kata dekat orang tu, semoga Allah membalas kebaikan kamu tadi. Kan? Itu sebab tuan-tuan, yang kedua, kena terima kasih ke guru kita. Kalau mak ayah ni tuan-tuan menyediakan jasad kita, dia bantu membina jasad kita, guru dia bantu membina rohani dan kepandaian kita lah tuan-tuan. Dan yang ketiga apa ya tuan-tuan? Orang yang baik-baik pada kita. Siapalah yang nolong kita? Kena balas dengan ucapan. Malah Nabi kata balas dengan yang lebih baik. Yang lebih baik tu apa tuan? Jazakallahu khairan. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau tak roti terima kasih pada orang, Allah tak terima syukur kita. Orang tu baik-baik tuan-tuan. Adapun syukur seorang hamba kepada Allah ialah dengan cara memujinya dan mengingat akan semua nikmat yang diberikan sebagai bentuk kebaikannya. Itu sebab dapat nikmat ni tuan-tuan, kena puji Allah. Puji yang paling tinggi apa dia tuan-tuan? Alhamdulillah. Ya Allah tuan-tuan. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan ramai lupa. Bila lupa tu tuan-tuan, tu yang kadang-kadang yalah, bila lupa ni kadang-kadang Allah tarik dah sikit balik nikmat tu tuan-tuan ya. Tarik sikit. Baru ingat Allah, Adam ni hari tu dapat tak terima kasih. Bila dah habis berpadan muka. Dan banyak kita gitulah tuan-tuan ya. Kerana itulah tuan-tuan, kena sentiasa puji Allah Ta'ala ni sama ada Allah beri ataupun tidak.
Kerana yang Allah bagi itu lebih banyak. Yang Allah bagi itu lebih banyak. Baik. Definisi sabar. Sabar ialah tidak mengeluh atas musibah atau janji yang menimpa, atau ujian yang menimpa kepada selain Allah Ta'ala. Maksud kata apa tuan-tuan? Dia tak mengeluh pada manusia. Yang dia mengeluh tu pada Allah. Jadi betul lah kalau kita kena uji tuan-tuan, kita kata apa? Allah sakit betul lah tu tuan-tuan ya. Kerana apa tuan-tuan? Kita ingat Allah dulu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tuan-tuan? Dengan banyak sabut Allah itulah tuan-tuan, sabar kita makin lama makin tinggi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah. Kan? Ahadul ahad. Kan? Ahadul ahad. Makin diseksa, makin sadap Bilal nyabut. Kan kita ni saya tak terbayang lah. Kita makin terseksa, makin mengeluh. Aduh, lah. Tak tahu dah dia. Ni baru-baru ni ada orang tanya Ustaz, esen ni sakit banyak ni Ustaz. Buat setua dah, buat senyar dah, buat setua dah, buat senyar dah. Tiba-tiba ada orang tanya, orang cakap musik. Kau semua dah, apa kata, kau try orang perempuan ni urut kau pula. Dia lelaki, Pak Haji. Kau try orang perempuan ni urut kau pula. Dia urut tu, suami ada, isteri kau pun ada. Biarlah dia urut, biar kau tu jadi sihat. Dia pun sihat. Ustaz macam mana tu Ustaz? Entah. Acik macam? Itulah tu Ustaz. Saya tak adalah teringin bonus. Tapi naklah juga try. Ada orang kata kat dia elok. Kan? Macam ni lah cik. Selama mana ada orang lelaki, biarlah orang lelaki yang urut. Walaupun lelaki dia ada. Sebab itu bukan tu. Tapi Ustaz saya ni dah tu. Kalau cik ada yang alasan nak cuba boleh, cik poilah. Tapi saya tak menggalakkan. Saya tak menggalakkan. Kenapa? Boleh jadi dia elok dengan izin Allah. Boleh jadi dia akan lebih teruk pula dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab cara tu memilih cara yang tidak sesuai. Alah Ustaz dah tua-tua, bukan ada selera pun, kau dek kau. Saya bila dah banyak cerita tu, kau dek kau lah. Dia cari jalan tu. Kalau boleh nak juga. Kalau boleh nak juga. Nanti boleh jadi takut makin lama makin teruk. Yang tu yang kita risau. Kalau baik, Alhamdulillah. Tapi kalau makin lama makin teruk tu, dah lah teruk, dosa pula kita buat. Alah Ustaz, bila dah alah tu, tak yalah. Tak yalah cik cerita masa. Sebab saya memang pegang pada prinsip asas. Selama mana ada orang jantan, biar dia orang jantan. Biarlah dia orang lelaki kan. Baik. Dalam hal ini, kita seharusnya berdoa dengan doa Tamim Ad-Dari bin Habib ketika dia kembali ke Madinah setelah sebelumnya dibawa oleh jin ke dasar tanah. Kalau kita tengok cerita Tamim Ad-Dari ni banyak cerita lah tuan-tuan ya. Sebenarnya kisah dia ni tuan-tuan sebab dilabuhkan dia punya bahtera dia tuan-tuan di satu pulau yang tidak dikenali tuan-tuan kan, yang tidak dikenali. Berjumpa lah dia dengan Dajjal dan bermacam-macam makhluk lah tuan-tuan ya. Maka dia teringatlah di atas ujian-ujian yang dia telah dengar, telah tengok. Dan dia pun datang keraguan kan, nak cerita ke tidak. Sedangkan Nabi masih ada tuan-tuan, Nabi masih ada ya. Maka kerana itulah tuan-tuan, apabila dikisahkan kepada Nabi itu tuan-tuan, Nabi kata betul, barulah dia tenang jiwa dia. Sebab dalam pelayaran tu ada 7 lagi sahabat. Tak mungkinlah Tamim Ad-Dari ni berbohong. Kan tak mungkinlah Tamim Ad-Dari berbohong. Okay, baik. Yang menarik, doa ini sudah diajar oleh Nabi Khidir alaihi salam. Tambahlah tu tuan-tuan kan. Kenapa tuan-tuan? Doa ni pula menjadi doa para nabi. Baik, apa doanya? Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana ولا تحوجنا إلى من أغنيته عنا واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعلى التقوى وأمسنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنة النعيم
faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikanlah kami rasa puas dengan rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Peliharalah kami dari apa yang telah Engkau larang. Engkau jangan jadikan kami rasa perlu kepada orang yang telah Engkau jadikan lebih kaya dari kami. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah yang akan berlaku di akhir zaman. Kenapa tuan-tuan? Orang akan bekerja pergi jumpa Dajjal. Kan sebab orang tahu Dajjal ni memiliki macam-macam kelebihan. Yang padahal itu sihir tuan-tuan ya. Itu kita minta supaya apa tuan-tuan? Kita tak perlu pun pada orang yang kaya daripada kita. Kerana Allah tu dah maha kaya dah tuan-tuan. Huwal ghani ya. Kumpulkan kami bersama golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah kami minum dari cawan baginda. Ini telaga Nabi. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat dan matikanlah kami dalam keadaan takwa. Berilah kami ilham untuk selalu mengingatimu. Jadikanlah kami termasuk pewaris syurga yang penuh dengan kenikmatan. Bahagiakanlah kami dan Engkau janganlah sengsarakan kami, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, isi doa ni cukup padat. Tuan-tuan boleh hafal-hafalah. Awak ni puas lah hafal tuan-tuan, kau jangan lupa, entah sudah tak ingat tuan-tuan. Macam hafal doa Yasin juga lah tuan-tuan ya. Selalu baca, ingat dah tuan-tuan ya. Bila jauh kuang-kuang baca, apalah nama nak disambung ni tuan-tuan kan. Doa tahlil insya-Allah tiap-tiap minggu baca tuan-tuan. Tapi yang doa Yasin ni kadang-kadang lupa tuan-tuan, puas pula ingat Orang pun tagur-tagur macam bunyi salah orang ni tuan-tuan. Buka kitab balik tuan-tuan kan. Mana kata apa tuan-tuan, panduan itu ada tuan-tuan ya. Mana kata apa tuan-tuan, kita mampu apa hafal. Kalau tak, ambil sebahagian tu jadikan makna doa kita dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Rasulullah SAW bersabda, puncak keimanan itu ada 4 perkara, iaitu sabar terhadap keputusan, redha kepada takdir, ikhlas dalam bertawakal dan berserah kepada Allah. Ni Nabi tambah lagi tuan-tuan untuk kita ikat diri kita tuan-tuan supaya apa tuan-tuan? Yang pertama kena sabar. Apa-apa yang berlaku atas dunia ni tuan-tuan, semua kehendak Allah, izin Allah tuan-tuan. Ini penting. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan banyak kehendak, tetapi tuan-tuan Allah tak izin. Kan ada orang yang baru-baru ni tuan-tuan nak pergi Mekah tuan-tuan kan. Sampai masuk tuan-tuan tak dapat. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia kena penyakit lah pun dikoncing dan sebagainya tuan. Doktor nasihat dia jangan pergi. Tapi keluarga pergi. Jangan je. Tak apalah ustaz, tinggal pun tinggal lah. Yang penting esok sihat dia kata. Sebab doktor dah nasihat. Nak kata apa tuan-tuan? Tu semua keputusan daripada Allah. Saya tu je. Tak tahu juga. Nak pergi bulan seboleh, tiba-tiba sihat macam tu lah tu. Apa kerja kita? Doa. Janganlah putih. Janganlah putih doa tuan-tuan. Ini kita capek benar tu. Doktor khabar tak boleh pergi. Tahu lama semangat. Nanti bila saya pergi kursus umrah tu tuan-tuan, tengok yang tu lama-lama semangat itu, saya kadang kata jangan lemah semangat sekarang. Sebab nak pergi ni menjadi tetamu Allah. Kan? Allah yang sambut, Allah yang mulia kan. Redha dengan takdir kan? Ingat takdir semua adalah ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sebelum dicipta bumi dan langit. Apa lagi yang kita nak petikaikan tuan-tuan ya. Tetapi la tadrukul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang boleh menolak qada takdir Allah kecuali doa seorang hamba tuan-tuan. Doalah. Itu sebab kita ni tuan-tuan Allah dah tetap dah tuan-tuan ya. Apa dia? Umur 60 meninggal lah. Tapi apa jadi tuan-tuan? Panjang pula. Kenapa? Asyik minta doa, ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur. Dua, kata ulama, sama ada diberi panjang umur, dimakbulkan, ataupun umur 61, tapi berkat. Apa dia? Banyak ibadah, banyak kebaikan, banyak kenangan-kenangan iman yang dia bawa masuk dalam kubur dan ditinggalkan kepada ahli keluarga dan teman-teman dia. Itulah kita kata berkat tu kan? Berkat yang kita nak. Kena ikhlas dalam bertawakal dan sentiasa berserah diri. Baik. Tujuh boleh. Empat tanda kesengsaraan dan kebahagiaan disabut lagi tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita semua tak suka dengan benda-benda sengsara. Semua orang nak bahagia tuan-tuan. Kan? Kalau orang tu tuan-tuan nak kahwin minggu ni tuan-tuan, mak ni singa tu, ustaz doalah mudah-mudahan bahagia budak ustaz.
Biar dia bahagia sampai kau tua macam kita ni ustaz. Yo. Sebab apa semua orang nak. Kan? Tetapi macam mana jalan nak dapat bahagia tu dia kena lalulah. Sebab apa tuan-tuan? Nak dapat bahagia ni tuan-tuan, dia ada ujian ni. Dia ada sekatan-sekatan ni. Yang kadang-kadang kena sabar, yang kadang-kadang kena redha, yang kadang-kadang kena ikhlas. Tapi bila benda tu tak nak apa jadi tuan-tuan? Tak bahagia lah dia. Hilanglah bahagia tu. Baik. Rasulullah SAW bersabda, al-ummahatu arba'un. Ummul adawiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Fa ummul adawiyah qillatul akli wa ummatul adab qillatul kalam wa ummatul ibadah qillatul zunub wa ummatul amani as-sabru. Jenis-jenis pangkal itu ada 4. Ni sebut dulu contoh ya. Punca. Kan punca perkara yang membawa kepada sesuatu. Apa dia? Yang pertama pangkal ubek. Nak dapat ubek ni tuan-tuan, sembuh ni, dia kena tahulah jumpa lah apa pangkal tuan-tuan ya. Ada kawan saya tuan-tuan 3 bulan dah dia kena penyakit tanpa dia ketahui apa tuan-tuan. Bintik-bintik pada badan ni tuan-tuan ya. Habis satu badan daripada pusat ke atas, nampak di leher dia. Dia kata kalau kena air tu, ya Allah, pedih macam luka pisau tu, kena air macam mana rasa? Macam tu lah. Lebih kurang macam ruam. Tapi dah 3 kali dah tukar antibiotik. Tapi tu tak elok. Dia kata kan. Dan doktor kata lepas ni, esok dia kata appointment terakhir, kalau tak tahu tu, tak tahu nak buat apa lah dia. Nak kata apa tuan-tuan, perubatan boleh apa kata apa? Mengatakan ni ikut buku macam ni, ikut ni macam ni, ikut ni macam ni. Tapi ubek apa tuan-tuan? Allah lah. Kena sorang lah. Tapi dia kata apa, nak tidur susah, kena angin kadang-kadang, saya kata Allahu Akbar. Tapi itulah, nak cari ubek macam tu lah raman ni tuan-tuan ya. Kena sabar tuan-tuan. Tu sebab ada kat masjid satu yang sakit tu tuan-tuan. Yalah sakit lutut. Tak lah elok tuan-tuan. Kojak bongkak, kojak bongkak je. Makan ubek, suruh tak makan ubek, bongkak. Nak kata apa tuan-tuan? Dia kata cik, apa yang boleh buat kerana itu ada pahala. Itulah tu. Esei ni ustaz, bila makan ubek elok, esei biarlah 2-3 hari. Kono balik dah tak tiba masjid dah. Saya makan ubek tu bila? Nak Jumaat. Sebab apa saya nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas Jumaat dah elok kan, saya tak nak makan ubek tu. Tunggulah Jumaat depan. Dah kanang lah cik saya. Tu kan takut tak sampai jumpa Jumaat. Yang kedua pangkal adab. Yang ketiga pangkal ibadah. Dan yang keempat pangkal harapan. Ini semua kata apa tuan? Punca. Apa nak jadi pada sesuatu tu mesti bergantung pada sesuatu. Baik. Pangkal ubek ialah sedikit makan. Allah. Namanya pantang tuan-tuan ya. Bukan pantang jumpa. Pantang jumpa ni sahabat tuan-tuan ya. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sendiri orang yang berpantang. Sunnahnya tuan, Nabi dia berpantang. Kita tak nak pantang tuan-tuan ya. Maksud kata apa tuan-tuan? Apa pun mesti sikit makan. Bukan sikit-sikit makan. Tu kena betul. Dia kalau sikit makan ni tak. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Makan ni kau jual tuan-tuan ya. Pangkal adab ialah sedikit bercakap. Borak boleh. Tapi janganlah banyak mana tuan-tuan ya. Tu kadang-kadang kita kata bahawa apa tuan-tuan, nak cakap ni biarlah bondo yang ada manfaat. Ni asyik malah tak bondo tuan-tuan ya. Banyak benda yang merosakkan hati. Sebab saya kata tu, Nabi kata dosa ni pada manusia ni 2 jalan. Mulut satu, farash kemaluan satu. Tu yang kita kena jaga. Kan? Kalau tak, kuranglah kita tuan-tuan ya. Pangkal ibadah ialah sedikit melakukan dosa. Sebab saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak rasa khusyuk semayang tu, pandanglah pada dosa tu. Kan? Janganlah tinggalkan istighfar tu. Tak sampai lah ustaz. Jangan lupa istighfar kabir. Lepas subuh, lepas asar. Jangan tinggalkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana itu amalan kita yang sepatutnya. Kenapa? Kita tahu kita ada dosa. Boleh jadi kita tak sedar. Kadang-kadang kita tahu dosa. Tapi tak apalah. Kang taubat. Dia tak apa tuan-tuan. Itu yang kita jadi susah. Baik. Pangkal harapan
ialah sabar. Kan? Bila sakit, doktor tu apa? Sabar. 28 tu. Kan? Bila kawal tu apa? Doktor kata sabar. Kita tengok esok pagi, diagnose yang terakhir, kita ambil darah, kita ambil ujian semua, insya-Allah adalah apa tu tuan? Adalah harapan-harapan baru. Paling tidak tuan-tuan mengurang sakit dia walaupun dia tak hilang semua. Jadi bila tuan-tuan ada sabar, adalah harapan. Tapi tak ada sabar, tak ada harapan, tak ada tuan-tuan. Semua nak doreh tuan-tuan ya. Baik. Pangkal ubat ialah sedikit makan. Menjaga diri daripada makanan boleh menyebabkan penyakit lebih baik daripada mendatangkan berbagai jenis ubat. Ini yang kita khabar tu tuan-tuan ya. Sepatutnya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, jadi orang yang mana tuan-tuan, sentiasa meletakkan apa tuan-tuan? Jaga makan. Jangan ubek tu sebagai makanan. Bila ubek tu dah jadi sebagai makanan, tak adalah jalan patah balik dah tuan-tuan. Dan kau tak makan ubek, poning. Dan kau tak makan ubek, poning. Jadi kita kena kata apa tuan-tuan? Jaga makan tu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang lah tu kalau tuan-tuan ingat Al-Fadhil Ustaz Fuad Othman tu kan, yang tiba-tiba dah sekarang dah badan dah slim tu kan. Ada pun kata sebenarnya makan ni yang bau sihat pada badan ni 80%-nya adalah pemakanan. 20% yo senaman. Amboi kita ni tuan-tuan, senaman 80%. Bekerja 8 km sehari tuan-tuan. Naik timbang tak turun. Pula konon tuan. Sebab apa? Makan macam tu ya. Lepas belolah makan. Oh, patutlah dia boleh kontrol. Kenapa tuan-tuan? Boleh jadi itu rasio dia tuan-tuan. Tapi kita ni ialah makan sadap tuan-tuan, tak dirah. Makan mesti. Dia tak dimakan tuan-tuan ya. Baik, apa-apa tuan, jangan sampai kita ni menjadikan ubek sebagai makanan tuan-tuan. Pangkal adab dah sedikit bercakap. Terlalu banyak bercakap akan mengurangkan adab. Kan? Itu sebab kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni tuan-tuan memang terkenal dengan budaya percakapan yang baik. Itu sebab kalau tengok orang bercakap tak baik itu kita akan marah tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Hilang adab tata susila bercakap sebagai orang Islam. Dia tak bercakap tuan ya. Pangkal ibadah sikit melakukan dosa. Dosa akan menafikan hakikat ibadah yang merupakan pengagungan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Larangan tu Allah yang cipta. Bila kita buat larangan Allah, sebenarnya pun kan kita tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, meninggalkan maksiat bererti juga apa dia tuan-tuan? Mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak nak meninggalkan dosa ni tuan-tuan, kita bimbang kan? Kita tidak mengagungkan Allah. Pangkal harapan ialah sabar. Dengan kesabaran, keinginan boleh diwujudkan sebagaimana yang pernah dinyatakan. Dengan sabar, engkau boleh meraih apa yang engkau kehendaki, dan dengan takwa engkau boleh melembutkan besi. Ada contoh tak tuan-tuan? Ada. Kan? Ada contoh tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Nabi Daud alaihi salam. Kan? Ni antara manusia yang Allah beri mukjizat kepada dia apa tuan-tuan? Melembutkan besi ni tuan-tuan. Subhanallah. Tetapi tuan-tuan, besi ni memang benda yang koreh. Tapi yang lebih koreh pada besi, nama dia hati manusia. Tetapi Rasulullah boleh melembutkan hati manusia-manusia yang koreh. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Inilah kita kata apa tuan-tuan? Banyaklah kita selawat. Supaya apa tuan-tuan? Kita ni orang yang memiliki hati yang lembut. Itu sebab kita nak balik kepada perkara ni tuan-tuan, tak payah lari daripada Nabi tuan-tuan ya. Itu sebab orang cuba pilih cara lain daripada cara Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan takkan jumpa tuan-tuan ya. Semayang, nak ikut semayang cara kita. Tak boleh. Itu sebab bila saya tengok keadaan orang hari ni tuan-tuan, mempertikaikan tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kenapa nak semayang Jumaat, hari Jumaat, kenapa kena baca sejadah Ustaz? Lama Ustaz. Orang dia kojo. Saya dengar macam tu tuan-tuan, tu kocok saya tuan-tuan ya. Kenapa pula? Bila imam baca lama lah Ustaz. Bila imam tak payah baca lah. Bila imam tak baca, ramai orang datang. Bila imam baca sejadah, orang suruh langsung datang. Saya kata tu salah faham tu. Salah faham. Sebab dalam ibadah ni kita nampak bahawa apa? Perkara sunat yang dibuat oleh Nabi setiap hari Jumaat apa dia? Membaca surah sejadah dan surah insan. Dan ada sujud tilawah dalam sembahyang subuh. Kenapa? Sebab itu sunnah yang Nabi buat. Kalau tak nak buat setiap minggu pun tak apa.
Dan siapa nak buat setiap minggu pun boleh. Cuma ulama-ulama kita di Malaysia ni kata apa? Tengok-tengoklah. Kalau semua geng pergi kerja, lajukanlah sikit. Buat potongan yang bersesuaian. Ni dah lah diletak ke depan tu tuan-tuan ya. Sajadah mau Yasin. Sajadah mau insan. Sadap betul imam tu baca tuan-tuan ya. Pandang. Itu sebab ulama kata dengan kita apa tuan-tuan? Kalau yang imam tu tuan-tuan dia dah hafal. Tapi cuma dia bimbang, takut dia lupa. Maka melihat pada panduan di depan bila terlupa tu, hukum dia makruh dalam semayang fardu. Makruh semayang fardu. Maknanya subuh tu kan fardu kan. Tapi dalam semayang sunat, hukum dia harus. Tak ada masalah. Macam tuan-tuan dan perempuan, nak semayang tarawih kat rumah, boleh Quran godang tu silakan buat semayang tarawih. Tetapi tuan-tuan nak guna juga dalam semayang fardu, boleh tak? Boleh. Syarat tuan-tuan kena hafal lah. Supaya hukum dia apa tuan-tuan? Tidak menjadi makruh. Ni fatwa Negeri Sembilan pun dah keluar tuan-tuan ya. Dibuat Quran godang tu tuan-tuan sebagai panduan. Wallahualam. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Banyak perkara-perkara ibadah ni tuan-tuan yang boleh dibuat, dan ada juga perkara-perkara ibadah ni tuan-tuan yang kita kata apa tuan-tuan? Kalau boleh tengok kesesuaian. Wallahualam. Ada soalan nak nyanyi tuan-tuan? Tak ada ya? InsyaAllah kita sudah dulu pada bab ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan-bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.